Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Fatin Afiqah. Saya Fatinun Nabilah binti Sa'ad dan ahli yang seterusnya ialah Nur Alia Husna binti Mat Sofyan dan Shazlina Akila binti Azman. Kami akan membentangkan kajian kes di bawah tajuk etika dan peradaban iaitu akhlak, seks songsang dan zina. Segi etimologi Ibnu Manzur 2003, perkataan akhlak berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu akhlak yang merupakan kata jamak daripada perkataan khuluq. Perkataan khuluq pula berkongsi kata dasar yang sama dengan khalaqah yang bermaksud mencipta atau menjadikan. Manakala Al-Khaliq dan Al-Khalaq merujuk kepada nama serta sifat Allah yang Maha Mencipta. Perkataan khalq pula mengandungi perkataan yang sesuatu yang diciptakan daripada asalnya tiada dan juga merujuk kepada penciptaan mengikut ketetapan. Dari perspektif Islam, peradaban dikaitkan dengan perkataan umran, adab dan dinun atau dainun. Umran membawa makna harta, kawasan yang didiami, berkembang subur dan maju, perhimpunan, melawat dan hidup berpanjangan. Istilah adab pula merujuk kepada jemputan ke sesuatu majlis. Adabun pula bermakna memperelok tingkah laku yang menunjukkan pemikiran dan roh. Tadib adalah proses membentuk disiplin yang baik. Perkataan dainun membawa maksud kepatuhan, penyerahan, cara hidup, pinjaman, hakim atau pemerintah. Madinah, sesebuah yang ditadbir oleh hakim atau pemerintah. Kajian kes 1, seks songsang. Seks songsang adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, atau lebih dikenali sebagai lesbian dan gay. Seks songsang bukan hanya berlaku dalam kalangan remaja, malah ianya mampu terjadi kepada sesiapa sahaja. Seks songsang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Hal ini kerana seks songsang telah terjadi pada zaman Nabi Lut AS, di mana hampir keseluruhan masyarakat hampir keseluruhan kaum Nabi Lut mengamalkan hubungan songsang, iaitu melakukan hubungan kelamin sesama sejenis, iaitu lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan ini merupakan sesuatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut AS telah menyeru mereka untuk bertaubat kepada Allah SWT, tetapi mereka mengabaikannya dan malah menafikan kenabian Nabi Lut. Akhirnya, kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira 1800 sebelum Masihi. Kaum Lut telah mengancam Nabi Lut dan membencinya kerana mengajak kaumnya beriman. Ayat seterusnya dalam kitab Al-Quran dikisahkan dalam surah Al-A'raf. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Al-A'raf 80-82. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesiapa sahaja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah kedua-duanya, yang meliwat dan diliwat. Hadis riwayat Al-Kamsah. Sekarang kita teruskan dengan rumusan kes yang pertama.
Seks sonsa dari sudut peradaban Islam adalah haram dan sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut maka ianya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi agama Islam juga amat menitik beratkan tentang etika dan akhlak sejak dari kecil sehingga ke dewasa. Bagi agama Islam sememangnya berbeza dengan gaya hidup liar yang diterapkan oleh masyarakat barat, yang mana menurut mereka dengan membuat perbuatan seks songsang adalah dibolehkan kerana ia merupakan hak asasi manusia daripada kebebasan individu yang perlu dihormati dan dijaga oleh negara. Agama Islam sama sekali tidak membenarkan apatah lagi bersetuju dengan perbuatan tersebut. Bagi pandangan masyarakat barat pula, pendapat bahawa hubungan songsang merupakan suatu hak kebebasan yang tidak boleh dipertikaikan, kerana mereka menganggap bahawa melakukan seks songsang tersebut adalah boleh kepada setiap individu tanpa dikenakan denda atau penjara terhadap bersalah yang melakukan perbuatan tersebut. Punca berlakunya seks songsang adalah di antaranya ialah pengaruh rakan sebaya. Ianya boleh bermula daripada untuk mengajar untuk menonton video yang berunsurkan lucah yang memaparkan adegan homoseksual, dan ianya boleh mewujudkan perasaan ingin mencuba yang tinggi sehingga menyebabkan mereka ingin melakukan hubungan seks songsang tersebut. Selain itu, ianya akan merasa ketagihan yang tinggi sehingga mereka melakukan terhadap sesama jantina. Seterusnya, mereka yang melakukan seks songsang pernah mempunyai sejarah sama ada ditiduri atau diliwat secara paksaan sehingga ianya boleh mewujudkan perasaan ketagihan yang tinggi dan ingin mencuba lagi. Ianya juga boleh terjadi sekiranya seseorang individu ingin mencuba sesuatu yang berbeza. Poin yang disebutkan tadi, mereka ingin merasakan sesuatu nikmat yang berbeza sehingga mereka melakukan hubungan homoseksual. Seterusnya, mereka lebih memilih pasangan sejenis kerana ianya mudah untuk berbual secara lisan, yakni berbicara dari hati ke hati. Ini kerana pada masa kini mereka beranggapan lelaki tidak memahami jiwa seseorang perempuan dan perempuan tidak memahami jiwa seseorang lelaki. Hal ini bertambah teruk kerana apabila mereka mengambil keputusan untuk menjalinkan hubungan sesama jantina yang menyebabkan wujudnya hubungan seks songsang di antara lelaki dengan lelaki dan perempuan di antara dengan perempuan. Selanjutnya, kurang penghayatan agama. Walaupun pendidikan agama telah diberikan daripada bangku sekolah rendah lagi, namun pengalaman kehidupan beragama yang kurang oleh individu sehinggakan menyebabkan mereka tercenderung ke arah gejala songsang tersebut. Akhir sekali, pengaruh media massa seperti internet merupakan medium yang paling mudah untuk golongan ini mendapat maklumat tentang gejala yang tidak sihat mereka lakukan, atau mudah untuk mereka berkomunikasi dengan golongan seks songsang ini. Kesan seks songsang ialah masyarakat akan sukar menerima perubahan sekiranya mereka yang melakukan seks songsang tersebut insaf daripada perbuatan mereka itu. Ianya akan menjadi lebih teruk lagi. Mereka akan disisihkan dan dibuang oleh ahli keluarga mereka sendiri kerana sukar menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka sehingga menyebabkan maruah keluarga mereka dihina dan dipandang rendah oleh masyarakat. Selain itu, hidup mereka dalam keadaan
terumbang-ambing akhirnya memilih untuk melakukan perkara yang tidak bermoral dan ianya boleh menjadi kebarangkalian untuk mengulangi kesilapan yang lama bakal berulang kembali. Seterusnya, kesan melakukan persetubuhan sesama jenis adalah mereka akan dijangkiti dengan penyakit berjangkit sepertinya penyakit sifilis. Dan akhir sekali, individu yang melakukan persetubuhan sesama jenis ini akan menimbulkan masalah kecelaruan dalam hubungan kekeluargaan. Ini kerana bagi wanita yang berkahwin dengan wanita, mereka tidak dapat melahirkan zuriat kerana tidak mempunyai sperma seperti lelaki. Dan lelaki yang mengahwini dengan seorang lelaki juga tidak boleh melahirkan anak kerana mereka tidak mempunyai telur untuk mengandung. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cara mengatasi seks sengsang. Semua pihak memainkan peranan yang penting untuk membendung najis seks sengsang ini dari menjangkiti setiap lapisan masyarakat bukan sahaja dalam kalangan remaja, malah di kalangan kanak-kanak juga. Ibu bapa perlu menghadkan penggunaan gadget di kalangan anak-anak mereka dengan sentiasa memantau aktiviti mereka di laman internet. Hal ini kerana penggunaan internet yang tidak terkawal akan merosakkan minda mereka dengan mengeksploitasi laman web yang tidak berasas. Jika dibiarkan, mereka akan melayari laman web pornografi. Seterusnya, mereka akan menjadi ketagih. Perasaan ingin cuba akan hadir dalam diri mereka. Hal yang demikian, ibu bapa perlu menerapkan etika yang mulia sejak dari kecil lagi agar perkara yang tidak diingin tidak akan berlaku kemudian hari. Yang kedua, pihak berwajib seperti Jabatan Agama Islam hendaklah sentiasa tegas dalam membanteras golongan homoseksual seperti memanggil mereka ke Jabatan Agama Islam bagi sesi kaunseling dan ceramah. Usaha ini jika diteruskan mampu membaiki sedikit sebanyak akhlak mereka dan minda serta emosi mereka. Kejayaan ini tidak akan dicapai sekiranya dilakukan dalam tempoh masa yang singkat. Masalah ini akan diselesaikan sekiranya semua orang menjalankan peranan masing-masing, tidak kira sekecil-kecil usaha jika semua masyarakat bersatu padu dalam membantu golongan ini. Kejayaan dapat dicapai seterusnya agama Islam akan disanjung tinggi oleh agama-agama yang lain. Malaysia akan dipandang sebagai negara Islam yang mentaati perintah Allah dengan tiada sebarang kesengsang di kalangan umat Islam. Seterusnya adalah kajian kes yang kedua, iaitu zina. Zina merupakan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkahwinan yang sah. Agama Islam melarang kepada umatnya melakukan zina bahkan percubaan untuk mendekatinya. Perbuatan ini merupakan dosa besar. Bahkan kemudaratannya akan menyebabkan kebincangan dalam institusi masyarakat. Seterusnya adalah rumusan kes kedua iaitu zina. Umat Islam pada hari ini
berada di dalam fasa gentih atau tempoh ujian besar menghampiri hari kiamat. Dan perkara itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW menerusi beberapa hadis sebagai petunjuk untuk umat Islam akhir zaman. Pada zaman Rasulullah SAW, ramai orang yang membuat maksiat dan melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hukum Islam, seorang penzina sama ada lelaki atau perempuan perlu dihukum rejam, iaitu dilempar batu sehingga meninggal. Pada akhir zaman, banyak orang tidak malu untuk melakukan zina, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang hina dan memalukan. Hal ini disebabkan kebanyakan tontonan zina dan banyak orang yang berzina, sehingga kita seorang lelaki berzina tidak merasa beban tanggungjawab menikahi perempuan yang dizina. Pada pendapat Barat, zina merupakan sesuatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Mereka dengan beraninya melakukan zina di tempat awam tanpa berasa silu dengan keadaan sekelilingnya. Zina dalam kalangan masyarakat Barat juga berlaku kepada umur belasan tahun disebabkan tanpa pergaulan bebas yang tidak dihiraukan oleh ibu bapa mereka. Dalam pada itu, budaya Barat yang menggalakkan setiap anak-anak mereka untuk membawa sarung pencegah hamil yakni kondom juga merupakan salah satu faktor zina berlaku di dalam negara mereka. Terdapat banyak punca yang berlakunya zina, di antaranya ialah tidak menjaga pandangan mata. Hal ini kerana orang yang tidak mampu menjaga pandangan matanya akan membawa kepada syahwat dan zina. Jika seseorang berpandangan liar, ianya akan membuatkan nafsu terangsang untuk melakukan kemungkaran. Pada tahap ini, seseorang akan lebih mudah terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Seterusnya, pergaulan bebas juga banyak mendorong ke arah berlakunya zina. Ianya bermula dari peringkat persekolahan sehingga ke peringkat alam pekerjaan. Jika tidak dijaga batas aurat dan juga tutur kata akan mengakibatkan seseorang itu mudah terjerumus ke arah penzinaan. Seterusnya, media massa juga merupakan salah satu medium tambahan bagi mereka di mana mereka dengan mudahnya untuk mendapatkan bahan yang berunsurkan pornografi seperti gambar dan video. Hal ini bertambah buruk sekiranya ibu bapa tidak memantau anak-anak mereka kerana terlalu sibuk bekerja. Tambahan pula, ibu bapa yang tidak terlalu menekankan tentang ilmu agama sehingga anak-anak mereka mempunyai sifat yang terbuka tanpa pegangan, maka keadaan ini akan menyebabkan anak-anak mereka akan bersikap sambil lewa dalam menjaga batas pergaulan di antara lelaki dengan perempuan, yang mana anak-anak mereka akan mudah terjerumus ke dalam penzinaan. Akhir sekali ialah berdua-duaan di tempat yang sunyi. Ini juga boleh menjadi punca berlakunya penzinaan kerana ketika berdua-duaan ianya akan menimbulkan nafsu berahi. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan zina. Zina membawa maksud kepada persetubuhan haram di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah sebagai suami isteri. Terdapat kesan buruk dan bahaya melakukan zina. Antaranya ialah mudah dijangkiti penyakit yang berbahaya seperti AIDS dan HIV. Selain itu, dengan melakukan zina, ianya dapat mendorong untuk berlakunya kes-kes seperti kes pembuangan bayi sama ada di dalam tandas, surau ataupun longkang. Seterusnya, melakukan zina juga dapat membunuh rasa malu. Sedangkan dalam Islam, sifat malu itu merupakan suatu hal yang amat penting dan merupakan perhiasan yang sangat indah bagi seorang wanita. Zina juga akan menjatuhkan maruah, tidak kira maruah keluarga maupun maruah diri sendiri. Zina juga mampu merosakkan masa depannya.
Kesan zina terhadap masyarakat ialah dapat mengancam sistem kekeluargaan. Jika seseorang itu mempunyai pengalaman zina, ia akan menyebabkan masyarakat kurang berasa minat untuk mendirikan rumah tangga kerana ianya berasaskan hak dan tanggungjawab. Rumah tangga yang mengamalkan penzinaan akan dipenuhi prasangka buruk dan permusuhan yang akhirnya membawa kepada penceraian. Telah menjadi naluri seorang manusia untuk tidak mempunyai anak-anak dari hasil hubungan yang tidak sah. Orang-orang yang mengamalkan zina juga berpendapat sedemikian. Mereka sentiasa mencari cara untuk tidak melahirkan anak dari hasil yang tidak sah dengan cara menggugurkan kandungan. Jadi tidak heranlah kepada sesetengah mereka yang sanggup melakukan sesuatu yang lebih kejam dari itu, sama ada membuangnya atau membunuh anak yang tidak sah. Seterusnya adalah cara mengatasi zina. Cara mengatasi zina adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sentiasa mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mereka yang mentaati perintah Allah akan lebih takut untuk melakukan kemungkarannya sama ada kecil ataupun besar. Hal ini kerana mereka sentiasa merasakan bahawa Allah memerhatikan segala aktiviti mereka walau berada di mana sekalipun. Selain itu, ibu bapa merupakan peranan yang terpenting dalam mendidik setiap anak-anak mereka. Sedikit kesilapan bakal membawa padah pada masa yang akan datang. Sekiranya ibu bapa tidak menjalankan peranan mereka untuk mendidik anak mereka dengan lebih tegas. Sikap tegas dan prihatin dalam mendidik anak-anak perlu dipupuk ke dalam diri agar menjadi ibu bapa yang sentiasa peka tentang masalah setiap anak-anak mereka dan bukan menjadi ibu bapa yang sambil lewat dalam mendidik atau menyelesaikan masalah anak-anak mereka. Yang ketiga adalah institusi pendidikan seperti sekolah juga merupakan salah satu medium yang terpenting dalam mewar-warkan akibat dari berzina serta implikasi yang bakal mereka terima jika mereka melakukan zina di dunia dan di akhirat. Kesan daripada kurangnya pemahaman dan ilmu tentang zina menyebabkan pelajar sekolah serta budak bawah umur yang mengambil ringan tentang zina di mana dapat dilihat di dalam berita maupun akhbar tentang peningkatan kes anak luar nikah serta pembuangan bayi yang disebabkan oleh zina. Yang keempat adalah pihak berwajib seperti JAIZ melakukan ceramah mingguan di media sosial atau di surau-surau bagi membincangkan solusi dan memotivasikan umat Islam yang kian hari kian membimbangkan. Selanjutnya, dengan wujudnya ceramah dan motivasi ini, mereka akan bersifat terbuka dengan menerima ilmu dan maklumat yang disampaikan dengan jelas dan akan lebih bersikap berhati-hati dan takut melakukan zina kerana merasakan siksaan yang amat pedih bakal diterima di akhirat kelak nanti. Dalam pada itu, ceramah dan motivasi seperti bersikap mesra pendengar ini juga dapat membantu para atau bekas penzina untuk kembali ke jalan Allah. Akhir sekali, zina dapat dielakkan sekiranya pasangan yang bercinta berkahwin. Hal ini dapat mengelakkan pasangan ini daripada melakukan zina, seterusnya melahirkan anak luar nikah dan menambahkan lagi peningkatan kes buang bayi. Semua pihak perlu memandang serius masalah zina ini agar tidak berlarutan yang mana bakal menjadi lebih buruk lagi pada masa yang akan datang sekiranya masalah ini tidak dicegah daripada mulanya. Terima kasih.